Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris. Sebentar tadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merasmikan Jentera Wanita Barisan Nasional. Dan terdahulu Barisan Nasional sudah juga pun merasmikan beberapa jentera dan akan mengadakan mesyuarat cawangan dan bahagiannya minggu depan. Ini fokusnya. Adakah bahang PRU15 semakin terasa? Kita melihat aktiviti semakin rancak dalam kalangan parti politik dan juga semua gabungan sama ada kerajaan maupun pembangkang. Saya bersama sekarang dengan saudara Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO. Syahril, semakin mendekati dengan PRU15, bagaimana pendekatan Barisan Nasional kali ini berbeza dengan PRU14? Ya, terima kasih Luqman. Pendekatan kali ini saya nampak berbeza dari segi tahap kesiapsiagaan itu lebih menyeluruh. Maksudnya macam disebut tadi awal tadi, pelancaran-pelancaran yang pelbagai yang merentasi tahap, maknanya bukan hanya di peringkat pusat tetapi di peringkat negeri juga di peringkat bahagian nampak lebih tersusun dan lebih terurus kalau berbanding yang dulu. Dulu pun baik tetapi kali ini saya nampak lebih menyeluruh. Okey. Hari ini Perdana Menteri tadi sebenarnya bercakap bahawa undian daripada ahli parti sahaja tak cukup. UMNO dan juga Barisan Nasional perlu mensasarkan orang di atas pagar dan juga orang muda. Ramai antara mereka pengundi kali pertama akibat undi 18. Bagaimana UMNO atau BN ini memastikan ia berada dalam posisi yang cukup menarik kepada golongan atas pagar dan pengundi muda? Ia merupakan satu cabaran yang paling besar sebenarnya untuk semua parti. Walaupun UMNO dan Barisan Nasional punyai ahli akar umbi dan undi asas yang paling ramai daripada semua parti, tetapi UMNO BN pun tak akan boleh menang dengan ahli sendiri saja. Dan bila saya cakap paling mencabar juga pada saat ini kerana realitinya anak muda dan juga pengundi atas pagar saya rasa fed up dengan semua parti politik. Itu satu senario yang kami hadam dan terpaksa telan. Jadi dalam konteks di mana tahap skeptikal dan sinis pengundi atas pagar terhadap sistem politik dan kelas politik itu keseluruhannya, maka UMNO dan BN mesti menunjukkan satu semangat ataupun sifat bagi saya rendah diri. Mengakui ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, tetapi dalam mengakui kekurangan itu mengatakan bahawa BN adalah option yang terbaik dari segi mengurus cabaran ekonomi dan cabaran negara pada saat ini. Kalau kita hanya mengatakan kita sempurna ataupun semua tomahan ataupun serangan lawan adalah fitnah semata-mata tanpa kita acknowledge kekurangan tertentu, saya fikir credibility itu tidak ada di mata pengundi atas pagar. Jadi ini pendekatan yang lebih, saya tak tahulah nak sebut sophisticated ataupun pendekatan yang lebih realistik menghadapi keadaan itu. Itu strategi secara umum lah, yang dalam saya tak boleh nak sebut. Ya, antara yang sering diketengahkan oleh UMNO, antara selling point lah, bak kata orang, UMNO adalah kestabilan. Kita faham kerana sejak beberapa tahun yang lepas kita lihat pembangkang, walau PH sekalipun sewaktu mereka menjadi kerajaan, ada kebimbangan mengenai solidariti dalam kalangan gabungan itu dan true enough kita saksikan kerajaan jatuh pada tahun 2020. Tapi kestabilan yang sering BN bawakan ini, baru tadi juga Perdana Menteri menyebut jangan tembak pemimpin sendiri. Adakah sejak belakangan ini kita lihat tindakan setengah ahli UMNO itu mungkin cast doubt sikit, membuatkan ada orang ragu-ragu sedikit bahawa mungkin ada juga sedikit ketidakstabilan dalam Barisan Nasional? Saya fikir pertama saya setuju bila saya sebut tadi soal bagaimana kita nak menunjukkan kita lah pilihan yang terbaik. Antara naratif utama dan senjata paling utama, dan saya bukannya mendedahkan rahsia sebab saya nampak semua orang pun tahu, selling point kita adalah kestabilan. Dan di sinilah kesatuan dalaman parti itu mesti ditunjukkan sebagai perkara yang tidak diragui. Jadi apabila Luqman mengatakan seperti mana disebut oleh Perdana Menteri tadi, soal serangan ataupun ada tomahan-tomahan sesama dalaman UMNO dan Barisan Nasional itu perlu dah dihentikan. Cuma saya rasa perkara ini bukannya perkara yang berleluasa. Hanya segelintir saja yang melakukannya dan kita perlu uruskan supaya nampak bahawasanya secara keseluruhan tidak ada soal camp ataupun kluster yang bersaing sesama sendiri. Dan keputusan parti yang telah disahkan oleh ROS meletakkan pemilihan selepas pilihan raya amat membantu supaya fokus 100% kepada PRU dan bukan pada perkara lain. Isu agenda memperkasakan Melayu, Islam dan juga Bumi Putera, kita tahu sejak Azhari lagi menjadi antara mantra utama UMNO.
selamat untuk kita katakan voter base UMNO juga ramai terdiri daripada Melayu dan juga Bumi Putra. Seperti yang kita sedia maklum, Tun Dr. Mahathir baru-baru ini tumbuhkan gerakan tanah air. Targetnya adalah kelompok yang sama. Sejauh manakah BN melihat ini satu ancaman? Bukan ancaman, tapi sebenarnya naratif yang kita mainkan bukan hanya untuk satu kaum. Kita bertanding ni atas Barisan Nasional, bukan atas UMNO. Jadi dalam persiapan pilihan raya, dalam pelancaran-pelancaran pun, retorik kita, naratif kita, bahasa kita dan pembawaan dasar yang kita akan letakkan sebagai tawaran, semuanya perlu menyerlahkan kemajmukan. Bukan lagi soal hanya satu kaum. Jadi walaupun UMNO menjadi tonggak kepada Barisan Nasional, tapi perkara ini perlu kita jelaskan sebagai tradisi dalam BN. Yes, UMNO adalah tonggak, tetapi dasar yang dibawa, cara yang kita nak govern, cara kita nak takbir, bukanlah untuk hanya satu kaum semata-mata. Jadi saya nampak kalau gabungan lain cuba nak meletakkan sasaran kepada pengundi yang sama dan sebagainya, kita kena buktikan bahawa kita nak orang Melayu sokong kita, bukan semata-mata sebab kita parti Melayu, tapi sebab dasar yang kita bawa, pentadbiran yang lebih stabil, pengurusan yang lebih baik, sebab itu orang sokong. Bukan semata-mata kita parti berasaskan Melayu. Mesti ada konten. Jadi konten inilah yang perlu kita persiapkan dan tunjukkan kepada rakyat sebagai tawaran untuk mereka menyokong. Baik, sebelum saya lepaskan Syaril, saya tahu Syaril agak sibuk sekarang, Majlis Pelancaran Jentera masih lagi berlangsung. Tetapi kerana Syaril juga adalah pengarah ekonomi Jabatan Perdana Menteri, penting untuk kita sentuh sedikit berkenaan ekonomi. Perdana Menteri pun sentuh banyak tadi berkenaan ekonomi dalam ucapan beliau. Pengumuman baru-baru ini oleh Perdana Menteri dan Bank Negara Malaysia berkenaan dengan pertumbuhan KDNK 8.9%, perdagangan pelaburan langsung asing yang naik dan sebagainya. Semuanya agak memberangsangkan, headline figures ni Syaril. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kenaikan harga barang dan inflasi, faktor yang besar juga mempengaruhinya adalah external factors, iaitu faktor-faktor luaran yang kita tidak boleh kawal, perang Rusia, Ukraine dan sebagainya. Keadaan global dijangka akan terus tidak menentu. Walaupun kerajaan sudah ambil pelbagai langkah untuk mengawal inflasi setakat ini, jika tekanan luar itu terus memuncak dan meningkat, apa strategi kerajaan untuk menampan inflasi yang degil dan terus menekan dalam bulan-bulan akan datang? Saya fikir apa yang disebut tadi itu tepat, iaitu angka umum ataupun headline figures ini memberangsangkan, tetapi tidak boleh kita mendabik dada ataupun selesa kalau perkara itu tak sampai ke bawah, dan nikmat pertumbuhan ekonomi hampir 9% ini, tertinggi dalam Asia Tenggara ini, kalau tak dirasai di bawah pun tidak mencerminkan ataupun menzahirkan benda yang baik, yang cukup baik. Jadi bila bercakap tentang ekonomi rakyat ini, dah tentu harga barang, inflasi itulah yang paling menekan pada saat ini. Namun soalnya sekarang adalah bagaimana kita meletakkan batu-batu asas yang utama dulu. Masalah semua akan sentiasa ada, tapi batu asas kita yang kita boleh banggakan bawah pentadbiran yang dipimpin oleh Barisan Nasional pada saat ini ialah dalam masa 9 bulan 400,000 pekerjaan. Bukan 9 bulan, hampir setahun yang Datuk Seri Ismail Sabri pegang ini, hampir 400,000 tambah status bekerja, pengangguran jatuh, orang mula bekerja. Bila orang mula bekerja, sekurang-kurangnya ada pendapatan. Ini antara perkara yang kita boleh katakan kejayaan besar dalam setahun pentadbiran sedia kala. Untuk menangani isu cabaran global yang sentiasa ataupun terus menekan ini, saya fikir bukan hanya subsidi, bukan hanya dasar yang sedia ada, tetapi bagaimana kita mengharapkan ataupun menjayakan perkara yang saya sebut utama tadi, iaitu jobs dan income, pekerjaan dan pendapatan. Andai kata kita boleh terus wujudkan trend pengangguran yang menurun, andai kata kita boleh pastikan bahawa tahap gaji yang dibayar kepada penduduk dan pekerja ini meningkat, maka itu salah satu lagi sudut untuk mengurus tekanan harga, selain daripada taktik dan juga strategi lain yang telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi saya rasa betul kita risau dan kita perlu khawatir tentang tekanan dunia, tetapi prestasi saat ini bukanlah kita nak selesa sangat, tetapi telah pun membuahkan hasil. Kalau tidak, mana mungkin inflasi kita terendah dalam Asia Tenggara. Memang ada problem. Kadang-kadang bila kita sebut begini, mungkin rakyat rasa seolah-olah kita kata macam tak ada masalah. Tidak. Kita kena akui tekanan harga memang wujud, tetapi masih kita kawal dengan keadaan yang paling minima. Itulah bukti bahawa segala set
dasar-dasar dan intervensi kerajaan daripada subsidi, daripada bantuan tunai, daripada kita nak ada stok penimbal bahan makanan, daripada kita buka AP untuk ayam, semuanya telah membuahkan hasil untuk meminimalkan, bukan tidak ada, tapi meminimalkan kesan tekanan harga. Itulah kesannya apabila seorang Perdana Menteri datang daripada budaya dan juga didikan Barisan Nasional. Ini kesannya saya fikir yang boleh kita cuba explain dan tawarkan kepada rakyat. Inilah jenis kestabilan yang dimaksudkan. Ya, bercakap berkenaan ayam, Syahril, ramai yang sudah menggesa ekspor ayam. Larangan ekspor ayam dimansuhkan ataupun dihapuskan kerana keadaan sudah membenarkan. Katanya kita ada surplus ayam. Apa yang Syahril boleh ulas berkenaan dengan itu? Ini satu perkara yang perlu dibincangkan dan saya yakin dibincangkan di Kabinet. Saya pun yakin bahawa sebenarnya Perdana Menteri dan Kabinet secara keseluruhannya kerajaan bukan mahu menutup ekspor ayam ni selama-lamanya ataupun terlalu panjang. Tetapi dengan langkah yang drastik dan diakui kontroversial ini, yang betul ada pro dan kontra. Kita tahu negara yang mengimport ayam kita pun dah mula cari sumber-sumber yang lain. Itu kita tahu dan itu memang kontra dia keputusan ini. Tapi pro dia ialah macam Luqman sebut tadi, dah ada oversupply of ayam. Itu yang membuatkan harga boleh turun bawah daripada paras harga siling. Maknanya tak ada harga siling pun sekarang harga ayam lebih rendah daripada itu. Jadi ini menunjukkan bahawasanya langkah kontroversial itu memang membuahkan hasil. Kalau dulu tak cukup supply, sekarang oversupply and harga turun. Dan saya fikir memang perkara ini perlu dibawa balik ke Kabinet, tengok apa timing ataupun garis masa yang paling sesuai untuk kita lift ataupun berhentikan larangan tersebut. Tidak boleh terlalu lama tapi tak juga boleh terlalu awal. Takut nanti kita buat kemudian datang balik masalah, takkan kita nak letak balik larangan tersebut. Kita nak buat sekali aja seboleh-bolehnya. Jadi saya tak boleh ulas timing yang tepat, tapi saya fikir dan saya yakin memang sedang difikirkan langkah yang ataupun masa yang terbaik. Faham. Akhir sekali Syahril, adakah kita boleh menjangka Syahril Hamdan akan bertanding dalam PRU akan datang? Itu kena tanya pengurusi Barisan Nasional, bukan Ketua Penerangan UMNO. Baik Syahril, terima kasih Ketua Penerangan UMNO dan Pengarah Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih kepada anda menonton Fokus minggu depan. Kita akan terus mendalami isu-isu yang dekat dengan hati rakyat, khasnya inflasi dan kenaikan kos sara hidup dalam minggu-minggu dan bulan-bulan akan datang. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat.